kalau betul kita nak selesaikan masalah kita, kalau betul kita nak keluar daripada tekanan yang kita lalui sekarang, satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi amalan ni kena buat. Bukan tahu saja, cuba buat. Cuba konsisten buat. Jangan tinggal. Lagi kuat keperluan kita untuk keluar daripada tekanan yang kita lalui sekarang, stres, masalah lalui sekarang, lagi kuat kita kena melakukannya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai wanita bekerja dan wanita suri rumah, juga pengalaman handle masalah orang. Masya Allah. Percaya bahawasanya semua masalah boleh diuruskan, boleh diatasi. Kemudian, saya bagi dua keadaan. Satu keadaan, suami bekerjasama untuk mengurangkan stres isteri. Dan saya sekarang nak berkongsi keadaan yang mana tak boleh harap suami. Maksudnya, kalian jangan letakkan masalah kalian selesai bila suami berubah. Ada orang kata, Ustazah, kalau suami saya bantu saya kuranglah sikit stres. Ustazah, kalau suami saya faham saya tak macam ni, Ustazah. Kalau suami saya macam suami Ustazah, ada juga macam tu, kan? Untunglah Ustazah dapat suami yang rajin, jaga anak. Sebab ya, suami saya pernah sebut kan, suami saya banyak bantu apa semua. Kata untunglah kalau dapat suami macam Ustazah, memanglah saya tak adalah stres macam ni. Ada yang macam tu kan. Jadi, saya nak share bagaimana situasinya kita jangan letakkan stres ataupun tekanan kita akan selesai dengan orang lain. Dengan letakkan, Ustazah, kalau anak-anak saya macam anak-anak Ustazah, tak ada saya macam tu. Ustazah, saya ni kan diuji dengan... Sekarang, subhanallah, tolong fokus. Kalau betul kita nak selesaikan masalah kita, kalau betul kita nak keluar daripada tekanan yang kita lalui sekarang, satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi amalan ni kena buat. Bukan tahu saja, cuba buat. Cuba konsisten buat. Jangan tinggal. Lagi kuat keperluan kita untuk keluar daripada tekanan yang kita lalui sekarang, stres, masalah lalui sekarang, lagi kuat kita kena melakukannya. Tapi kalau orang yang tak buat, bermaksud dia sebenarnya tak tertekan sangat. Macam itulah, dia buat-buat je tertekan, emosi je lebih. Dia cipta tekanan tu sendiri, padahal tak tertekan sangat. Apakah maksud saya ialah, kalau benar anda tertekan, anda mesti akan buat. Tapi kalau anda tak buat, sebenarnya anda tak tertekan sangat. Sebab macam ni lah, kalau orang yang terdesak, memerlukan rawatan, kan? Contoh doktor kata, kamu kanser stage 3, tapi kalau kamu buat rawatan ini, insya-Allah 98% kamu akan sembuh. Kita akan rasa terdesak tak? Doktor, saya sanggup buat apa saja. Tapi prosedur dia memang akan menyakitkan, puan. Prosedur dia, saya sanggup melalui proses sakit tu, saya sanggup buat apa saja. Sebab persen dia sangat tinggi untuk sembuh, 98%. Jadi, bila kita dah terdesak, dan itulah caranya, kita akan sanggup menempuh kesusahan tu, sakit tu. Jadi, kalau betul kita sebenarnya memang tertekan, stres, kita memerlukan, jadi kita mesti tak akan tinggalkan. Tapi kalau kita buat, tak buat, lepas tu mula komplain, tak nampak kesan pun Ustazah, tak ada apa. Sebagaimana kekuatan kamu untuk buat istiqamah, yakin dengan Allah, mengharap dengan Allah. Allahu Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah zikir Fatimah. Saya tahu semua orang dah dengar, semua orang tahu, tapi tak semua orang beramal, tak semua orang istiqamah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seseorang hamba kerana beliau kelelahan melakukan kerja rumah. Baginda bersabda, "Ala ukhbiruka ma huwa khairul laki minhu? Tusabbihina Allah 'inda manamik 33 wa tahmadina Allah 33 wa tukabbirina Allah 34." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Maksudnya, ketika Sayyidina Ali bercerita, Fatimah datang kepada Nabi meminta seorang hamba kerana beliau keletihan melakukan kerja rumah. Bayangkan tuan-puan sekalian, ibunda kita Fatimah mengadu kepada ayahandanya, iaitu Nabi kita. Penat buat kerja rumah. Kita kena faham, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu, Sayyidatina Fatimah seorang wanita yang sangat hebat, sangat cekal, kan, membesarkan anak-anak. Dalam tempoh membesarkan anak, banyak ditinggalkan suami. Sebab Sayyidina Ali selalu keluar pergi berjihad, pergi perang, bukan sehari dua, kadang makan masa berbulan, kan, makan masa berminggu. Lepas tu bukannya jarang-jarang, kalau tak pergi jihad, pergi
berdakwah dan sebagainya, kan. Jadi dalam tempoh tersebut yang menguruskan rumah tangga Sayyidatina Fatimah, menguruskan anak, bahkan menguruskan binatang ternakan, bahkan menguruskan makan minum dan sebagainya. Kemudian Sayyidatina Fatimah juga zaman tersebut, kalau sekarang uli, bayangkan kan zaman tu kisar gandum guna tangan ataupun tumbuk-tumbuk guna tangan lah, tak ada mesin. Bayangkan macam ni lah tuan-tuan puan-puan sekalian. Suami bawa balik padi ke rumah. Bawa balik padi untuk kita makan, bawa balik padi betul-betul, belum diproses. Macam mana kalau kita kopek satu-satu, kupas satu-satu, kemudian ketuk pasu ni, berapa lama masa dia ambil untuk masak nasi? Sekarang kita masak tak nak tu pun tekan. Maksudnya sampai peringkat nak kisar tangan Sayyidatina Fatimah ni, subhanallah, dah kasar, luka-lukanya dan sebagainya. Bahkan digambarkan ketika dimandikan jenazah Sayyidatina Fatimah, orang yang mandikan jenazah Sayyidatina Fatimah menangis melihat pada bahu Sayyidatina Fatimah ada lekuk. Maksudnya tulang tu berlekuk, tulang tu ada lekuk. Sebab apa? Bukan macam zaman sekarang, air tu buka air paip keluar air. Nak dapat sumber air jauh, pergi mengangkut, dan sumber air perigi tu jauh. Jadi angkut air sampai ke rumah dengan air yang berat, dah penat kanan kiri pula untuk beri minum pada kuda, binatang ternakan, untuk cari sekian-sekian. Dan memang penat sungguh-sungguh. Dan nak bagi tahu fitrahnya kan, wanita ni dia dah penat tu kan, dia dah letih, dia pergi ngadu dekat suami dia, lepas tu ngadu pada ayah dia. Dan ketika itu Rasulullah balik daripada satu perang, bawa balik tawanan perang, di kalangan wanita pun ada. Satu Fatimah minta, bila dengar, dan kena faham tawanan perang ini tujuannya bila Rasulullah balik pada perang, bawa balik tawanan perang, contohnya wanita ke lelaki ke, dijadikan pembantu ataupun hamba lah, dijadikan hamba. Mereka bukan orang Islam, bukannya memperhambakan sangat, bukan suruh buat suka hati buat itu ni, tak. Sebenarnya mereka tu walaupun dijadikan hamba kepada orang mukmin muslim, tetapi mereka itu dilayan dengan baik, akhirnya mereka akan masuk Islam. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bukannya bila jadi tawanan perang paksa masuk Islam, syahadah-syahadah, tak. Mereka akan diagikan ke rumah-rumah orang mukmin, orang Islam, lalu mereka dijadikan hamba, pembantu, dan daripada situlah mereka ini akhirnya akan masuk Islam dengan secara sukarela, melihat akhlak orang Islam layan hamba macam mana. Dan selepas itu hamba-hamba itu dibebaskan. Masya Allah. Itulah tujuannya, sebab budaya masyarakat Arab itu ada hamba. Kalau tak dijadikan hamba, dia orang akan keluar. Tapi jadi hamba, mereka tak boleh keluar. Itu adalah adat mereka yang mereka berpegang. Tapi akhirnya hamba tidak ada sampai hari ini, sebab Islam selalu membebaskan hamba, dibebaskan sekian-sekian. Jadi ketika itulah Sayyidatina Fatimah meminta seorang hamba untuk membantu dia. Lalu apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah saya memberitahu anda tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu? Rasulullah kata, wahai anakku, maukah aku memberitahumu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Kan, seorang hamba. Lalu Rasulullah bersabda, ketika anda tidur, hendak tidur, sebelum tidur, ini amalan sebelum tidur, bacakanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Tuan-puan sekalian, ia mencukupkan 100 kali zikir. 33 campur 66 campur 34 jadi 100 kali. Mencukupkan jumlah dia 100 kali. Masya Allah. Ini hadis yang sahih, tuan-puan sekalian. Cuba bermula pada malam ni. Ustazah lambat kot meninggal dulu kan. Tak sempat ke? Baca je selepas. Sebab itu kita ada amalan zikir Fatimah ni, baca selepas solat. Kan selepas solat pun kita boleh buat kan zikir ni. Tapi yang terbaik, buat exactly sama sebagaimana Rasulullah suruh. Sebelum tidur malam ni, zikir dulu subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, mencukupkan 100. Jangan tanya saya apa yang akan berlaku selepas tu Ustazah. Wallahu alam, pertolongan Allah akan datang. Tetapi yakinlah bila Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu. Dia lebih baik daripada seorang pembantu. Kan, bukannya esok tu tiba-tiba kain dah lipat apa semua. Bukan malaikat datang kemas rumah, tak ada. Kan, dia tak berlaku benda-benda yang pelik macam tu. Tetapi insya-Allah sama ada dia boleh datang dalam bentuk kita lebih positif, hati kita lebih kuat, kita lebih sihat. Wallahualam, sebab sihat tu Allah yang beri. Positif tu Allah yang beri, masya-Allah. Mungkin datang dalam bentuk anak-anak elok
elok. Lepas dah beramal seminggu, anak yang dulu saya buat perangai, dah kurang. Allah yang menguruskan anak tu. Allah yang handle melalui para malaikatnya. Tiba-tiba anak pula, Umi nak buat kerja apa ya? Ya Allah, nak dengar kalimah yang ajaib tu kan. Tiba-tiba anak pula datang. Umi, ada tudung nak kena gosok ke? Kadang-kadang saya dapat tawaran macam tu kan. Anak perempuan saya lah kan. Kadang ditanya pagi-pagi, Umi nak gosok tudung mana? Saya kata, bahagianya Umi, anak Umi tanya. Selalu saya minta tolong lah. Tika tolong gosok. Tika tolong ni. Kan sebab tumpang dia tengah gosok iron baju dia. Tapi sekali-sekali dia tanya tu kan, rasa nikmat sangat. Ketuk pintu, ya Tika ada apa? Umi nak pakai baju apa hari ni? Tika nak gosokkan. Yang tu bahagia sangat. Jadi kadang-kadang datang dalam bentuk tu, kadang-kadang mungkin datang dalam bentuk suami. Dah kita beramal seminggu 2 minggu, suami pula yang mulai hari ni awak jangan sentuh kain. Kenapa pula bang? Kain urusan saya. Masya Allah bang, biar betul. Ya, urusan saya. Bak kain bagi kat saya. Awak tak payah lipat, tunggu saya balik kerja saya lipat. Jemur saya akan dah basuh awal-awal, saya akan jemur siap-siap. Kalau nak tolong angkat je, awak tak ada bagus, saya lipat. Bak gosok pun saya, awak jangan sentuh. Dapat amaran macam tu, hore kita kan. Mustahil tak? Tak mustahil. Ada perempuan jumpa saya, Ustazah, daripada awal saya kahwin sampai sekarang saya tak pernah sentuh bak kain. Memang itu part suami saya. Part masak semua suami saya lah. Tapi kain Ustazah saya tak tahulah, daripada awal memang suami buat. Sampai lipat, sampai jemur, sampai gosok baju saya, gosok baju dia, gosok, itu dia ambil bahagian dia. Saya kata wow, menakjubkan. Sebab paling berat pasal kain. Sebenarnya pasal kain. Saya kalau lipat tu kan, anak 7 orang berkeliling kain tu. Ini. Lepas tu mari pula yang kecil dia langgarkan. Aduh, rasa macam memang macam tu lah. Kain benda berat sampai ketika saya rasa saya cakap dengan suami saya tak boleh handle dah kain. Hujung minggu saya minta saya minta dengan suami masa tu, saya perlukan orang yang uruskan kain saja. Jadi ada yang datang hujung minggu, kita bayar by jam, dia uruskan kain, gosok untuk 1 minggu apa semua. Tapi sekarang saya nak anak saya buat sendiri semua. Jadi itu yang kita belajarlah tanpa, sebab anak dah besar. Dulu anak kecil-kecil kita kerja. Jadi uruskan. Kita tak tahu daripada zikir tu macam mana Allah akan bantu kita. Mungkin Allah murahkan rezeki suami. Akhirnya suami kata, saya kesian tengok awak, saya nak cari maid untuk awak, pembantu awak. Wallahu a'lam. Tapi jangan kita underestimate, kita pandang rendah kepada kuasa zikir dan kuasa doa. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah akan bantu kita. Tetapi yakin bila Nabi kata, amalkanlah wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu wahai Fatimah. Lalu Nabi mengajarkan satu amalan yang boleh dilakukan sebelum tidur. Kan? Bijak, hebat. Sebab apa? Kalau nak jadikan amalan ni selepas solat, kadang-kadang orang perempuan saya rumah dengan anak-anak, pas semayang je tak dan nak duduk. Tapi sebelum tidur, anak dah tidur, kita pun sambil duduk baring pun. Ustazah, sambil baring boleh? Boleh. Dah penat baring sambil nak tidur tu kan? Kalau saya lah, tak sempat tu, dah lelap dulu. Tapi cuba. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu kan, janganlah pula dengan muka masam. Alhamdulillah, senyum. Sebab kita puji Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Masa tu kenangkan nikmat Allah bagi. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi aku hidup lagi ini. Alhamdulillah, tengok suami sebelah walaupun berkeruh, ada suami. Alhamdulillah, anak-anak pun sihat. Alhamdulillah, rumah. Alhamdulillah, banyak sangat nak disyukuri. Kan? Puji Allah mestilah dengan wajah yang memuji kan. Kalau saya puji orang, saya puji Syirah. Syirah, cantik nampak hari ni. Muka marah. Syirah pun confused. Ustazah ni puji ke marah? Kan? Kita puji orang pun mungkin mestilah muka, wah cantik nampak hari ni. Muka pun puji, muka pun ni kan. Jadi kita dah penat, subhanallah. Kan puji Allah. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu ulang Allahu Akbar selama 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah maha besar, Allah maha berkuasa. Dan hati kita Allah lebih besar ada masalah. Allahu Akbar, tengok suami sebelah, ya Allah, Kau maha besar ya Allah kan. Allahu Akbar, Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau maha agung ya Allah. Aku mesti kuat hadapi ujian daripada suami ni, ujian anak ni. Subhanallah. Lepas tu kita tidur, insya-Allah. Buatlah 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Kita akan nampak betapa nikmatnya daripada amalan tersebut.